Oke, selamat tengah hari anak-anak cucu sekalian. Semua sehat? Oke, sebelum kita mulakan kelas, marilah kita sama-sama berdoa mengikut kepercayaan agama masing-masing. Oke, oke. Sekarang ni nampak tak slide cikgu? Oke, kalau nampak sekarang ni kat slide. Oke, kalau nampak apakah yang ada di slide cikgu sekarang ni? Tulisan. Warna. Oh, oke, bagus. Harrison, cepatnya kamu nampak tu. Okey, tak apa. Okey, sekarang ni kita nak tahu apakah yang tersembunyi dalam kotak yang ada di dalam kartun-kartun tersebut. Mereka nampak menyembunyikan sesuatu. Tapi kita nak tahu apakah yang disembunyikan oleh mereka. Okey, sekarang ni cikgu nak kamu semua ambil pensel, ambil pen dan cari apakah perkataan yang mereka sembunyikan. Okey, contohlah Teletubbies. Cikgu suka Teletubbies. Okey, Teletubbies warna merah. Jadi cari perkataan warna merah dan gabungkan jadi satu perkataan. Okey. Okey, sekarang ni cikgu bagi masa 2 minit. Okey, cari apakah perkataan dalam nombor 6 tersebut. Okey, dia ada 6 perkataan situ. Cikgu bagi masa 2 minit dan buat sekarang. Okey. Laju Albert buat kerja. Okey, yang lain dah buat. Dah siap? Dah, okey. Bagus, Henderson. Okey, sekarang ni yang pertama cikgu nak tahu apakah yang disembunyikan oleh Doraemon. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Okey. Penggunaan. Penggunaan dan kemudahan. Okey, pandai Evelyn. Okey. Doraemon adalah mengguna dan kemudahan. Okey, Minion. Siapa nak cuba? Saya cikgu. Evelyn lagi. Okey, tak apa Evelyn. Apa dia? Kilang. Kilang dan? Kilang dan mesin. Okey. Okey, sorry. Okey, sekarang ni Teletubbies. Siapa nak cuba Teletubbies? Okey, Henderson. Apakah Teletubbies? Okey, pandai Henderson. Okey, seterusnya adalah Adudu. Okey, siapa nak cuba? Okey, Albert. Okey, pandai Albert. Kalau nampak kepala Adudu tu macam stok kan? Jadi dia adalah stok sebab kepala Adudu tu segi 4. Okey, sekarang ni siapa nak cuba Olaf? Okey, bahan mentah. Okey, seterusnya adalah Jerry. Siapa nak cuba Jerry? Produk siap. Okey, bagus. Jerry adalah produk siap. Siapa? Cikgu ada masa sedikit. Okey, jadi kita nampak ke-6 ni. Kalau nampak ke-6 ni, kamu rasa kita akan belajar apa?
Okey, bagus Albert. Nampak sangat dah belajar kan? Okey, terima kasih Albert. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan tujuan untuk menguruskan sumber-sumber fizikal. Okey. Okey, di akhir pengajaran hari ini, cikgu nak anak-anak murid cikgu dapat menyelarakan semua sumber-sumber fizikal yang diperlukan dalam operasi suatu perniagaan, dan yang kedua, cikgu nak anak-anak murid cikgu menjelaskan tujuan untuk menguruskan sumber fizikal yang diperlukan dalam operasi suatu perniagaan. Okey, sekarang ni semua dah bersedia kah untuk belajar? Sedia. Okey, apa yang dikatakan dengan sumber fizikal? Sumber fizikal merupakan aset yang membentuk. Okey, aset yang membentuk ni maksudnya ketara ataupun nyata. Okey, aset ni untuk dimanfaatkan oleh organisasi bagi menjalankan perniagaannya. Semua sumber fizikal ni digunakan supaya perniagaan boleh memanfaatkan kegunaannya. Tetapi walaupun perniagaan memanfaatkan perniagaan tersebut, tetapi mereka perlu menguruskan supaya dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Okey, contoh-contoh sumber fizikal iaitu kita dah nampak tadi kat dalam nombor 6 tersebut. Okey, iaitu siapa boleh ingat apakah kesemua-semua sumber fizikal tersebut? Yang kita tengok semasa permulaan tadi. Okey. Saya cikgu. Okey, apakah dah? Bangunan dan kemudahan. Kilang dan mesin. Okey. Peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Bahan mentah. Stok dan produk siap. Okey, bagus Evelyn. Okey, terima kasih sebab ingat. Okey, kesemua-semua ni mesti ingat sebab dia akan selalu masuk dalam ujian. Okey, produk siap pula. Sumber fizikal kita yang pertama adalah bangunan dan kemudahan. Okey, apakah dimaksudkan dengan bangunan dan kemudahan? Okey, bangunan ini adalah tempat untuk menjalankan operasi perniagaan. Contohnya, yang ini adalah bangunan gardenia. Okey, di sini mereka akan jalankan operasi perniagaan. Okey, yang kedua adalah kemudahan. Kemudahan ini merupakan kelengkapan infrastruktur yang boleh membantu pengurusan perniagaan. Contohnya, air, elektrik dan juga jalan raya. Okey, bangunan dan kemudahan ini perlu dijaga dan perlu diurus supaya selamat dan kemudahan yang lengkap dapat menjamin kelancaran sesebuah perniagaan. Kalau tak lengkap, perniagaan takkan lancar. Okey. Seterusnya adalah kilang dan mesin. Okey, untuk kilang dan mesin ni, kilang adalah tempat untuk memproses bahan mentah kepada produk siap. Okey, bahan mentah akan dihantar ke kilang dan diproses kepada produk siap. Manakala mesin merupakan jentera pemprosesan bahan mentah. Okey, kilang dan mesin ini saling berkaitan sebab mesin itu adalah di dalam kilang. Okey, kenapa perlu diuruskan? Untuk memastikan pengeluaran yang efektif bagi perniagaan yang mengeluarkan barang siap. Contohlah, kalau kilang dan mesin ini tak dijaga dan tak diuruskan dengan baik, contoh dia rosak, maka perniagaan tak boleh mengeluarkan produk siap. Jadi dia akan merugikan perniagaan. Seterusnya adalah peralatan teknologi maklumat dan komunikasi. Bagi peralatan teknologi maklumat dan komunikasi ini ialah semua peralatan yang digunakan dalam operasi sebuah perniagaan. Contohnya, peralatan teknologi maklumat dan komunikasi ini adalah fax, laptop, handphone, printer. Semua ini digunakan dalam perniagaan. Kenapa digunakan dan perlu diuruskan? Supaya dapat mempercepatkan dan memudahkan urusan perniagaan. Contohnya lah laptop dan internet, iaitu perniagaan memerlukannya untuk membayar produk bahan mentah. Jadi mereka perlu bayar secepat mungkin. Jadi teknologi maklumat dan komunikasi ini adalah penting supaya mereka dapat membayar dengan cepat.
Okey, seterusnya adalah bahan mentah. Okey, bahan mentah ni sangat penting, okey. Okey, bahan mentah ni digunakan untuk pengeluaran barang, okey. Untuk menghasilkan barang lain atau barang siap. Dan bahan mentah ni perlu diuruskan dengan teliti supaya tidak berlaku kerosakan pada bahan mentah sebelum diproses. Okey, boleh tak bagi cikgu apakah contoh-contoh bahan mentah? Siapa tahu? Okey, gula. Lepas tu apa lagi? Contoh kalau kita nak buat minuman. Contohnya apa? Kalau kita buat air pekat. Macam itu. Okey, panah Henderson. Okey, itu adalah bahan-bahan mentah. Okey, bahan mentah ni akan digunakan untuk mengeluarkan produk siap. Okey, contoh yang Henderson bagi tadi, kopi dia akan jadikan macam Nescafe. Okey, yang ni produk siap yang nampak dalam slide ni adalah gula dan tepung sebab kita nak buat roti gardenia. Okey, seterusnya adalah stok. Okey, stok ni adalah barang siap atau barang dagangan yang sedia untuk dijual. Okey, kita dah proses daripada bahan mentah tadi kepada produk siap. Jadi dia akan ada stok. Okey, yang stok ni sedia untuk dijual dan disimpan di dalam stor atau gudang. Okey, stok ni perlu dijaga supaya untuk memastikan stok sentiasa ada apabila dikehendaki. Contohlah, kalau pegawai tu tak periksa stok yang ada dalam gudang, lepas tu ada permintaan tetapi tiada penawaran yang dilakukan, jadi perniagaan tersebut akan rugi. Okey, jadi pegawai ataupun perniagaan perlu memastikan stok sentiasa ada supaya mendapat keuntungan, supaya ada permintaan, ada juga penawaran daripada perniagaan. Okey, seterusnya adalah seterusnya adalah produk siap. Produk siap ni adalah barang akhir yang kita nampak di pasaraya. Setelah siap diproses dan sedia untuk dijual di pasaraya. Kita selalu nampak roti-roti gardenia di pasaraya kan. Jadi semua produk siap ni terdiri daripada barang keperluan dan kehendak. Ini adalah keperluan dan kehendak pengguna. Kenapa produk siap ni perlu diurus dengan sistematik? Kerana bagi memastikan kualiti produk berada dalam keadaan yang baik. Okey, contohlah kalau produk yang tak diuruskan, lepas tu dia bagi kat peniaga-perniagaan kedai runcit, lepas tu produk tersebut tidak berkualiti dan rosak, maka pengguna akan melaporkan kepada KPDN. Jadi dia akan merugikan syarikat kerana akan memburukkan nama syarikat sebab kita tak jaga produk kita dengan baik. Jadi perniagaan perlu menjaga produk tersebut dengan baik supaya kita dapat meningkatkan nama, meningkatkan perniagaan kita supaya dapat keuntungan supaya kita tidak rugi. Sebab kalau produk siap yang kita dah siap buat tapi dia rosak, dia akan merugikan perniagaan sebab kita dah keluarkan banyak benda kan. Okey, maafkan cikgu, ada masalah teknikal kat sini. Okey, cikgu, ada nampak tak slide cikgu? Tak apa. Okey, sekarang ni kita dah habis bincangkan pasal produk-produk fizikal tersebut. Jadi, semua fahamkah? Okey, bagus kalau faham. Okey, sekarang ni kita akan buat satu permainan iaitu defense and attack. Okey, defense and attack ni kita pernah main dulu kan. Jadi, cuba harap kamu masih ingat macam mana permainan tersebut. Okey. Jadi, macam biasa, sediakan bom anda untuk menyerahkan anda. Okey, sediakan sebanyak boleh mengikut kefahaman anda. Okey, maaf juga ada typo situ. Okey, lebih banyak bom yang anda dapat, semakin lama anda bertahan dan
Okay, cara bermain dia, cikgu rasa kamu semua masih ingat. Jadi, sekarang ni cikgu nak kamu sediakan bom-bom dan buat kotak yang seperti yang cikgu buat ini. Okay, semua fizikal, okay, senaraikan semua fizikal. Okay, cikgu harap kamu masih ingat mengikut kartun-kartun tersebut. Ingatkan mengikut kartun-kartun tersebut. Okay, lepas tu kat bawah dia buatlah contoh semua fizikal dan kenapakah kita perlu menguruskan semua fizikal. Okey, untuk permainan ni, cikgu pilih perniagaan perabot. Okey, kita buat perniagaan perabot. Jadi, contoh semua fizikal akan berkaitan dengan perniagaan perabot. Okey, cikgu bagi masa 3 minit untuk buat 2 minit lah. Cikgu bagi masa 2 minit untuk sediakan isi-isi yang kamu ada. Okey? Boleh semua? Okey, jadi teruskan cari. Kalau tak faham, beritahu cikgu, okey? Cuba bagi masa 2 minit. Okey, Albert dah. Evelyn dah, Henderson dah ke belum? Okey, pandai dalam murid cikgu. Semua cepat. Okey, bagus. Ni yang cikgu suka sebab semua cepat-cepat. Okey. Okey, sekarang ni cikgu akan mulakan. Okey, cikgu nak serang siapa ni? Okey. Cikgu adalah bangunan dan kemudahan. Cikgu perlu uruskan bangunan dan kemudahan supaya menjamin kelancaran perniagaan cikgu. Okey, perniagaan perabot kita. Okey, sekarang ni cikgu perlukan kilang. Cikgu perlukan kilang daripada Albert. Okey, sekarang ni Albert perlu defend diri sendiri. Saya belum memutuskan juga saya belum dan memudahkan penyediaan sekarang pada bahasa selain itu Saya ialah Evelyn. Saya ialah stok. Memastikan stok sentiasa sedia ada apabila dikehendaki. Saya memerlukan produk siap daripada Henderson. Oke,
Okey, terima kasih Hennis. Okey, terima kasih semua. Okey, nampak saya kamu faham apa yang cikgu ajar hari ini. Okey, cikgu sangat suka. Okey, semua faham apa yang cikgu ajar. Okey, terima kasih semua. Okey, sekarang ni sebab kamu semua faham, cikgu nak masih lagi tak puas hati, cikgu nak kamu buat kerja dalam kelas dojo ni, pastikan hantar. Okey, okey, buat. Okey, cikgu ada 2 soalan situ, pastikan hantar. Okey, sebab cikgu rasa ada yang tak hantar kerja yang cikgu bagi sebelum ni, dan pastikan buat nota juga. Okey. Okey. Okey, last adalah kita buat kesimpulan. Okey, sebelum cikgu buat kesimpulan keseluruhan, cikgu nak seorang buat kesimpulan. Okey, siapa nak buat kesimpulan? Saya cikgu. Okey, Edwin nak buat kesimpulan. Okey, teruskan. Kesimpulan, saya pembelajaran. Okey, terima kasih Albert. Okey, itu adalah apa yang kita belajar ini. Cikgu harap apa-apa pun kamu perlu uruskan dengan baik. Walaupun itu bukan semua fizikal tapi semua teknologi ke apa-apa sumber, kamu perlu uruskan dengan baik supaya kita boleh lancarkan. Dalam kehidupan pun kita perlu uruskan kehidupan kita dengan baik supaya dapat melancarkan kehidupan kita. Okey, akhir, jangan lupa buat latihan di kelas dojo. Lepas tu, jangan lupa baca topik seterusnya. Okey semua? Ya, cikgu. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi pada minggu kelas hadapan. Terima kasih. Terima kasih, cikgu.